Yo, what's up guys? Dan Assalamualaikum. Thank you for watching Ultimate Awesome Studio YouTube channel. So, hari ni kita nak buat satu video unboxing. Unboxing barang yang paling baru sekali yang dah jejak kat tanah Malaysia ni. Dekat negara lain dah keluar dulu dah. Tapi barang ni kita orang terpaksa pre-order bulan lepas dan hari ni baru sampai akhirnya. So harap kita orang antara orang yang pertama lah yang boleh post video ni dekat YouTube. Barang apa tu? Ini barang dia dalam kotak ni guys. Kotak besar ni. Kotak daripada Samsung. Samsung Malaysia. So kita orang pre-order bulan lepas dah ada offer juga sikit. Macam hari tu banyak kita upload pasal video makanan kan. Banyak peminat. Terima kasih sangat-sangat. Terharu ramai yang menonton. Dan jangan lupa tekan subscribe tu tau. Okay, so hari ni kita nak unbox apa? Kita nak unbox dalam ni Samsung Galaxy Watch 4. Dia adalah Galaxy Watch yang terbaru. Ada dua jenis iaitu Watch 4 Classic dan juga Watch 4 biasa. Tapi oleh sebab bajet kita orang rendah, kita orang beli Galaxy Watch 4 sahaja. Harga dia berapa? Harga dia RM999 dan juga dia datang dengan dengan apa? Dia datang dengan RM150 voucher, extra voucher. So kita orang beli barang yang lain pula kat situ. Okey, version yang kita ambil adalah version Galaxy Watch 4, bukan Watch 4 Classic, 44mm. Okey. So 44mm dia punya screen size dia lebih kurang 1.4 inci. Cukup dah sebenarnya. Kalau nak bandingkan dengan jam yang kita orang pakai ni, Galaxy Watch Galaxy pula dah. Ini Huawei Watch GT2, dia lagi besar lagi sebenarnya. Sebab Galaxy Watch 2 lebih kurang 46mm dan yang tadi tu adalah 44mm. Kalau korang nak yang versi 46mm, korang terpaksa ambil Watch 4 Classic. Dia ada rim dekat tepi tu, dia ada macam jarum-jarum semua tu lah kan. Kalau ikut dimension dia, dia adalah 44.4 x 43.3 x 9.8mm. Tak termasuk dengan hair sensor dekat bahagian bawah tu. Okey, berat dia pula. Berat dia pula tanpa strap dia lebih kurang 30 gram sahaja. Okey, display dia pula adalah 1.4 inci menggunakan Super AMOLED. Okey, kita tak nak cakap banyak lagi, kita kena unbox dulu. So, oleh sebab kotak ni besar, jam tu kecil saja, kita tak show apa yang Samsung letak dalam ni. Okey, so kita tengok. Kalau korang tengok kotak ni, actually gambar-gambar dia, ada gambar jam, ada TV apa semualah. Takkan ada TV dalam ni kan. Jom kita buka tengok kan. Oh, tengok tu. Samsung. Kalau korang nampak, dia tulis Samsung. Okay. Next. Oh, dia balut dengan kertas happy apa tak tahulah. And then dia ada thank you. Okay. Thank you. Thank you. Tak sure korang nampak ni. Thank you by Samsung. And then kita letak tepi, dalam dia dah balut dengan bubble. Tak banyak sangat bubble dia. So kita letak tepi, tak ada apa dah. Kotak dia tebal lah, macam kita boleh letak. Kotak dia tebal, kita boleh letak kasut lah ni. Okay, so ada dua benda yang kita orang beli. This is the Galaxy Watch 4. Kalau korang nampak box dia panjang. Okay, menarik sangat. Kita orang ambil versi color putih. Bila color putih, rim dekat dalam dia tu adalah color silver. Kejap lagi kita akan tunjuk secara detail apa dia. Dan oleh sebab ada voucher, kita orang ambil ni dia wireless charger. So wireless charger ni kita orang nak guna untuk handphone dan juga maybe kita boleh guna dengan ni juga. Sebab special dia wireless charger yang ni, dia adalah up to 9 watt saja. Taklah laju sangat kan. Tapi dia ada sekali dengan cooling fan. So dia takkan panas. Sebab kebanyakan wireless charger kan, kalau kita letak handphone lama-lama, handphone panas, wireless fan charger tu pun panas. So kita orang pilih yang ni, kita orang nak test tengok. Dia orang kata ada cooling fan dan dia takkan menyebabkan dia jadi panas. Kita tengok thank you pack. Thank you pack dia bagi apa dalam ni? Sebelum kita buka yang tu kan. Thank you pack ada. Oh, tak ada apa, just lekat je by Samsung. Thank you. So kita lekat dekat sini. Thank you Samsung. Okay, settle. Oh ya, sebelum tu nak bagi tahu video ni tak disponsor oleh Samsung. Kita orang beli sendiri, bajet sendiri sebab saya memang dah lama dah memang peminat Android Wear.
Okay, so sebab jadi kita akan cerita, watch ni diguna wear OS tau. So, macam saya guna dulu sebelum ni Moto 360, lepas tu guna TicWatch. Lepas tu memang dah selesa sangat dengan Android punya interface dalam tu. Tapi bila kita guna Huawei GT2, dia tak ada function yang kita nak tu. Tapi dia ada kelemahan dan kebaikan dia juga. Kejap lagi kita sembang. Alright, kalau korang nak tahu, jam ni, Samsung Galaxy Watch 4 ni, bateri dia adalah sebanyak 361 mAh. 361 mAh ni boleh kata agak banyak lah untuk yang 44mm ni. Kemudian dia menggunakan Exynos W920 dual core 1.18 GHz. So memang laju lah kan. OS dia memanglah Wear OS tapi yang powered by Samsung. Samsung dah letak UI dia tersendiri kat atas tu. Memory dia pula, RAM dia 1.5GB, which is quite okay untuk Wear OS. Tapi dia punya onboard memory pula sebanyak 16GB. 16GB, korang boleh letak lagu, korang boleh install apa semua, korang boleh letak gambar semua, tak ada masalah, korang takkan lag. Korang boleh letak macam-macam dalam tu. Untuk connectivity pula, okay. So dia ada LTE, Bluetooth, Wi-Fi apa semua, NFC, GPS, magnet semua tu lah. Untuk sensor, sensor dia memang ada banyak. Macam biasa, macam phone ataupun jam yang lain, dia ada accelerometer, barometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, optical heart rate sensor, electrical heart rate sensor, heart sensor. Okay. Bioelectrical impedance analysis sensor. Ambil kau. Semua tu banyak sensor yang ada tu kan. Okay, so inilah box dia kalau korang nampak. Tengok. Samsung Galaxy Watch 4. Dekat belakang dia ada detail-detail dia apa semua. So kita nak cuba buka. Okay, dia ada macam warranty punya ni dekat atas ni. Kejap kita potong dia. Senang je. Dan kita buka dia. Wow. Bebebui. Lemak. Korang tengok. Ni belakang dia biosensor ni. Sorry dah terlekat cap jari saya dah. So ini biosensor dia akan detect segalanya, ECG lah apa semua nenek tu. Okay, dia 20mm. Korang tengok ni tali dia, strap dia. Strap dia lembut lah, macam bubble gum. Sangat sedap. Ni material untuk atas ni. Okay, sekejap kita buka. Sebelum kita buka lagi, kita tengok apa lagi dia bagi dalam ni. Okay, dekat sini yang kotak bahagian panjang ni, kalau kita buka, tengok dia bagi apa. Ada dia punya instruction manual which yang kita takkan baca pun. And also kat sini ada dia punya charger. Okay, charger dia simple saja kan. Kat sini dia magnetic, kita lekat je. That's it, dia charge. Okay. Tapi macam biasalah Samsung dia tak bagi kepala charger. Korang kena guna kepala charger korang sendiri. Kedekut lah dia orang ni kan. Next, jom kita tengok wireless charging pad yang ni. Okay, so jom kita buka. Syak. Ui, lagi besar charger dia. Wow, okay. Ni rupa charger dia. Jom kita tengok. Okay. Ada cooling fan kat sini. Which is good. Quick start guide. Yes. Oleh sebab charger ni model lama, so dia memang didatangkan sekali dengan travel adapter dia, okay. Nanti kita cucuk je kat sini dan automatic boleh charge. So itu saja actually inside dalam ni untuk ni. Tapi tak penting sebab fokus kita adalah jam tu. So ini adalah jam tu. So sekarang kita nak tengok. Okay, ni colour dia. Colour silver yang kita orang ambil. Kita orang tak nak ambil colour hitam sebab kalau ambil colour hitam macam jam-jam biasa yang lain. Bukan orang tak tahu kan, nak tunjuk kan. Itulah. Okay, ni ada dia tutup cover atas ni. Tapi tak ada screen protector. Kita orang dah beli dah. Nanti kita nak cuba pasang ke dia dah datang dengan screen protector? Oh, tak ada. Okay, yang saya sangat-sangat suka, strap dia lembut sangat lah. Tak macam Galaxy Watch yang sebelum ni. Sekarang kita kena cuba set up dulu. It will take a while. Maybe kita akan pause dulu video ni. Kemudian kita akan tunjuk selepas kita siap set up. Okay, sebelum saya terlupa. Okay, ini perbandingan dia di antara Huawei GT2 46mm dan juga
Samsung Galaxy Watch 44mm. Galaxy Watch 4, okay? Okay, macam mana nak set up? Mudah sahaja guys. So, kalau ada phone tu, tak sure korang nampak kat sini ke tak? Okay, dia akan kata macam ni. Get started. Lepas sudah, automatic. Kalau on Bluetooth, memang dia akan kata connect je. Connecting to server. Dia tengah installing Galaxy Wearables. Lepas sudah, korang terus boleh set up phone kat jam korang tu. Okay, you're all set. Okay, bateri dia selepas set up tadi punya tinggal lagi 79%. Okay, ada watch face yang kita boleh pilih kat sini. Korang boleh customize apa semua. So, AR emoji ni menarik. AR emoji ni yang paling saya rasa sangat menarik. Ni yang teringin sangat ni. Okay. And then apps. Okay, ada apps kat sini. Boleh susun balik app setting apa yang nak letak. Terpulang kepada korang semua. Okay, this is basically apa yang korang nampak dalam Galaxy Watch 4 ni. Quick panel. Okay, apa yang korang boleh ubah juga. NFC ke, touch sensitivity, semua boleh letak. Tiles. Korang boleh ubah tile apa semua. And store. Okay, dekat store pula is actually dia punya Google Play Store yang korang boleh install dalam tu. Tapi for now tak banyak sangat app dia. Tapi in the future there will be more apps. Untuk strap dia, tengok dia bagi macam mana. Strap yang jenis, korang kena letak ke dalam. Okay, so memang snug fit lah. Korang tengok kat sini. Don't miss a thing. Okay, AR emoji ni best tau. Sebab dia akan buat dia akan buat macam fun lah. Memang animated lah. Dia akan buat benda-benda yang berbeza setiap kali kita buka. Okay, kat sini untuk setting kalau korang nak pergi berlari ke apa semua ke. Body composition, dia boleh measure sleep, weather, upcoming event, heart rate. Okay, jom kita test heart rate dia. Okay, untuk heart rate ni dia akan check sama ada okay ke tak. 70 bpm. Tengah sekarang ni average resting range. Stress pun boleh test. Okay, tapi benda ni akan lambat sikit lah kalau kau nak test semua tu. Body composition kau boleh setting kat sini. Male, height apa semua. Tak boleh lah tunjuk kat sini kan. Kejap Okay, untuk check body composition. Okay, middle and ring finger. Okay, so dia ada macam electrode lah. Okay, sebab besi tu dia akan detect. Dia akan hantar macam small electric ke dalam badan kamu. Ke badan kamu lah kan. Dia akan hantar kepada macam short electric lah dalam badan kita untuk test body composition semua. Macam ni, fat mass semua. BMR teruk. Okay. So macam tu lah dia akan check air ada berapa kilo lah apa semua, body fat berapa. Let's go to setting. Connection. Display. Macam display saya selalu pakai auto lah. Kalau always on memang tak tahan bateri ni. So basically bateri ni masalah dia. Kalau Android Wear memang takkan tahan lebih daripada sehari lah. Susah nak dapat tu. Sebab kalau kata korang pakai jam yang lain, let's say Amazfit ataupun Huawei, bateri memang boleh tahan lama. Jom kita buka menu yang ada. Kita scroll je untuk tengok menu yang ada. So kita ada Google Map, ada message, ada Play Store, Bixby, Google Pay, Samsung Pay. Browser pun ada. Kamera untuk kita control. Jadi yang saya suka sebabnya Android, kalau dia jam yang menggunakan Wear OS ataupun Android Wear ni, dia best dia sebab kita boleh tulis. Okay, one thing pasal model ni yang saya tak boleh lupa nak bagi tahu, dia tak boleh guna eSIM. Tapi mungkin akan in the future akan datang yang menggunakan eSIM. Jom kat sini, Google Play Store. Korang boleh je install dalam phone ataupun install melalui jam ni. Okay, kalau korang nak cari, okay, tekan macam ni je. Search. Okay, ada untuk menaip ada 3 cara. Pertama, korang boleh bercakap. Korang boleh cakap je lah. Kedua, korang boleh guna swipe. Dan ketiga, korang boleh guna keyboard. Macam saya suka lebih guna keyboard lah. Jadi korang boleh tulis message ke apa semua melalui jam korang sahaja. Itulah kelebihan dia. Tapi macam biasa, bateri lah masalah dia. So guys, itulah apa yang kita nak cakap. Inilah jam yang kita orang sangat-sangat tunggu. Previously, kita orang ingat nak beli Samsung Galaxy Watch 3. Tapi sebab function dia okey je. Nak beli Apple Watch mahal sangat. Dan tiba-tiba Samsung announce Galaxy Watch 4 yang function dia lagi power lah.
lagi updated dengan harga yang sangat rendah. Kalau korang perasan sebelum ni, Samsung Galaxy Watch 3 ataupun Watch 2 Active, harga asal dia memang sangat mahal. Tapi kalau yang ni didatangkan dengan harga RM999 dan juga RM1399. Ada dua version. Now, kita nak cerita sikit pasal jam ni. Ada beberapa kebaikan dan beberapa keburukan. So, the first kebaikan yang ada adalah jam ni boleh detect korang punya heart rate dan juga blood pressure. Tapi function tu kita kena tunggu dia update dulu dekat dalam ni. Kemudian korang boleh guna semua tu. Next, dia ada body measurement. Sebab kalau korang nak tahu semua besi-besi yang di tepi ni, bahagian tepi ni semua ni, bahagian tepi ni semua kat belakang ni, ini bukan lampu semata-mata, ni Samsung biosensor. Biosensor ni dia macam, kalau ikutnya lah, dia cerita dia macam ada send small electric very minor ke dalam badan kita untuk check heart rate lah, untuk check segala-gala benda tu. That is good thing. Another good thing is kalau korang guna Android Wear atau Wear OS ni, korang boleh reply message. Macam tadi saya tunjuk, korang boleh guna mikrofon untuk bercakap, ataupun korang boleh guna swipe, ataupun korang boleh guna juga typing. Typing ada dua jenis keyboard yang korang boleh tukar. Tak ada masalah yang tu. Kebaikan yang ketiga, dia ada NFC juga. Jadi korang boleh guna Samsung Pay. Kalau Samsung Pay macam mana kan? Katalah korang linkkan dengan credit card ataupun kad debit korang kat sini dan korang nak bayar. Macam mana korang PayWave, korang guna PayWave bila korang membayar tu kan, korang boleh juga guna jam ni. So korang tap je kat mesin tu macam biasa, tak ada masalah apa. Kebaikan seterusnya lagi, dengan Android Wear ada banyak app yang korang boleh install. So ikut, kalau tengok Google dia nak develop web app yang lain apa semua, dan oleh sebab ini Samsung dah guna Android Wear ni, so mungkin most probably akan ada lagi app-app yang sangat-sangat menarik yang korang boleh install. Tapi korang kena ingat, kalau korang install, dia ada kelemahan dia. Kita cakap. Now, kita nak cakap pasal keburukan dia. Macam biasa, kalau guna Wear OS, memang the only problem is battery. Battery memang sangat-sangat problem. Tak ada, boleh kata tak adalah jam Wear OS yang tahan lama bateri dia. Tak ada yang tahan lebih pada 2 hari. Usually, full guna sehari sahaja. But then again, most of the time kita pakai pagi and then malam kita charge untuk tu lah. Tapi kalau kata kita nak pakai untuk malam, untuk detect kita punya sleeping apa semua, mungkin dia akan ada masalah sikit dekat situ. So korang kena ingat tu. Next juga, sebelum saya terlupa, yang tak best dia, aduhai. Kalau dari segi bezel dia, setengah orang macam, jadi saya lah, saya prefer yang bezel tepi dia tu sikit. Tapi kat sini kau tengok, nampak skrin dia, bezel dia banyak dekat bahagian luar ni. So apa lagi keburukan dia? Kita orang tak test lagi betul-betul jam ni. Kita orang akan cuba pakai sebab betul-betul baru sampai hari ni. Sampai kita orang terus unbox, nak tunjuk kat korang dulu apa benda semua ni. Kemudian kita akan buat satu lagi video kemudian untuk bagi tahu tentang dia punya macam mana dia baca sleeping, macam mana dia punya updated, dan kita orang akan cuba install segala-galanya. Kalau korang nak tahu yang tu lebih lagi, nanti kita cerita dekat video yang seterusnya. So guys, hopefully ni macam tak adalah unbox sangat, macam nak cerita-cerita macam tu je lah. Next video baru kita akan cerita detail lagi pasal benda ni. Harap-harap korang suka. So, thank you for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.